أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini di dalam pengajian sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita ini dianugerahkan keberkatan, limpahan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian sama-sama kita basahkan lidah, iaitu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita dalam kalangan yang dianugerahkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Pada tajuk yang ada kitab boleh buka muka surat 315. Yang ada kitab boleh buka muka surat 315. Tajuk Iblis melarikan diri dari medan pertempuran. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagaimana yang telah kita bicarakan pada kuliah yang lalu, bagaimana bersama dengan tentera Islam itulah tentera bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah daripada kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam banyak riwayat, subhanallah, sahabat-sahabat ini mereka tak nampak malaikat. Ada sebahagian daripada kalangan mereka nampak. Bahkan ada daripada kalangan orang musyrik, mereka melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan mereka. Antaranya iaitulah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat ketika ini masih lagi bersama dengan tentera musyrik. Bahkan beliau ini bersama dengan tentera musyrikin di Badar adalah kerana terpaksa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat-sahabat, beberapa daripada kalangan mereka-mereka yang kalau ditemui jangan dibunuh. Antaranya iaitulah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang masa ketika peperangan Badar bersama dengan tentera musyrik hadir kerana terpaksa. Jadi sampailah beliau ini dia menjadi tawanan kepada seorang sahabat Ansar. Kemudiannya bila dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas berkata, bukan dia ni sebenarnya yang menawan aku, tetapi aku ditawan oleh seorang lelaki botak, di tepi kepalanya, botak di tepi kepalanya, dengan rupa yang amat tampan, berada di atas kuda bertumpuk hitam putih. Yang ini sebagaimana yang dia lihat, diperlihatkan kepadanya, dia nampak rupa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Abbas lagi, aku tak pernah melihatnya di kalangan tentera Islam. Lalu orang Ansar itu berkata, sebenarnya sayalah yang menawan dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tengok mana satu betul, ianya diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, diamlah kamu, maknanya kepada sahabat Ansar, kamu sebenarnya telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang malaikat yang mulia. Sememangnya yang memang tangkap Al-Abbas itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa riwayat lagi yang menyebutkan ada sahabat-sahabat tengah nak pancung orang, tiba-tiba kepala dah putus dah.
kan, baru tahulah dia bahawasanya di sana ada orang lain yang memancungnya. Itulah bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian gambaran sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in saat mereka berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ni berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada apa sahajalah, terutamanya dalam perbincangan ini, dalam medan perjuangan, dalam peperangan, berada pada jalan Allah, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, sememangnya bersama kita itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita duduk dalam majlis ilmu sekalipun, duduk dalam majlis ilmu, dalam hadis menyebutkan, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak berhimpun satu kaum itu dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perhimpunan mereka ni, mereka baca Quran, mereka mempelajari antara sesama mereka, melainkan Allah Taala turunkan sakinah, ketenangan. Wa haffathumul malaikah. Poin dia kat sini, para malaikat melebarkan sayapnya. Memang ni di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang malaikat ada sama sebenarnya, dia melebarkan sayapnya bila kita duduk dalam majlis zikrullah, majlis yang padanya ada redha Allah Subhanahu wa ta'ala, taman-taman syurga, malaikat turut serta bersama. Demikian juga disebutkan tentang kelebihan solat fardu subuh. Fardu subuh terutamanya solat subuh berjemaah, semoleknya jangan miss daripada kalangan hadirin sekalian. Solat fardu subuh sememangnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala turut serta bersama menyaksikan kemuliaannya. Disebutkan dalam Quran, wa Qur'anal fajr, demi solat fardu subuh, solat fajar. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda, sesungguhnya solat fardu subuh itu disaksikan kemuliaannya bersama dengan malaikat Allah, disaksikan bersama dia malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di pihak tentera muslimin berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersamanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah tentulah bagi pihak lawan, pihak musyrikin, mereka yang berjuang di jalan menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang sesekali jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentulah bersama mereka tidak lain tidak bukan iaitulah iblis laknatullahi alaih. Yang menolong mereka ni syaitan, puak-puak syaitan, iblis laknatullahi alaih. Apabila iblis melihat sebelum itu dia turut menyertai peperangan Badar dengan menyamar diri sebagai Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji. Ini dia menyerupai daripada kalangan sahabat musyrik lah. Dia join sama dia, iblis bersama dengan tentera musyrik, tapi dia menyerupai orang ataupun menyerupai sahabat daripada kalangan musyrik, seperti yang telah diceritakan sebelum ini. Dan dia terus berada bersama mereka sejak daripada itu, join sama. Ini gambaran kalau kita berada pada jalan yang dimurkai Allah, syaitan join sama. Duduk majlis zikrullah dengan majlis maksiat. Majlis zikrullah ada malaikat turun bersama, malaikat-malaikat Allah, rahmat Allah bersama. Ada satu lagi majlis maksiat, wal'iyazubillah. Jadi majlis maksiat ni hati-hatilah tuan-tuan, hati-hati. Kadang-kadang ada juga majlis yang seperti ini, minta maaf sebut tuan-tuan, saya sebut sebagai contohnya majlis kahwin, mula-mulanya minta baca doa, tapi yang kemudian dia tu, yang masa baca doa tu alhamdulillah lah,
minta rahmat sebagainya. Kemudiannya kan ni ada satu kes, tuan rumah jumpa Tok Imam. Kata Imam nak duduk lagi tu dalam majlis ni. Kenapa? Macam nak halau. Bukan halau, sebab lepas ni ada majlis tari menari. Rupanya pengantin nak berjoget. Jadi tuan-tuan yang ni kan, tadi dah elok dah, dah molek dah kan, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi lepas daripada itu dibimbangi mengundang pula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari rahmatnya seketika aja, masa majlis akad nikah aja kan, doa. Kemudiannya masa majlis kan, majlis walimah ada tu, Allahu akbar, macam-macam gaya kan. Yang ini tuan-tuan perlu kita sama-sama berikan perhatian agar supaya sepanjang majlis itu padanya dipenuhi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau majlis maksiat dan sebagainya, sudah tentu dan pasti syaitan turut serta bersama. Syaitan sukalah kan, kena pula disko sebagai contohnya kan, ada minuman arak, memang minuman dia memang suka dia kan. Dalam majlis tu memang ada syaitan, ada iblis, ada dia. Jadi memang iblis ni dia turut serta bersama dengan geng-geng musyrik. Tetapi apabila dia melihat penglibatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu, penglibatan malaikat secara langsung turun terhadap orang-orang musyrikin, maka akhirnya dia pun melarikan diri, berpatah balik ke belakang. Mula dah join sama, tiba-tiba nampak malaikat. Orang lain tak nampak, dia nampak. Suraqah ni nampak. Sebenarnya bukan Suraqah, iblis. Dia nampak, terus dia lari. Orang musyrik yang lain terus mara lagi ke hadapan, dia terus berpatah ke belakang. Tetapi dengan segera Al-Harith bin Hisham merangkul dan menahannya, tahan dia, kerana disangkanya memang itu benar Suraqah bin Malik. Disangkakan dia tentera lah. Jangan patah balik, ditahan. Kenapa patah balik? Rupa-rupanya itu iblis yang memang dia melihat kelibat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun bersama dengan tentera-tentera muslimin. Tetapi iblis ni yakni yang menjadi Suraqah itu terus menolak dadanya sehingga ia tercampak. Tolak lelaki tadi. Kemudian iblis pun melarikan diri. Orang-orang musyrikin yang lain berkata kepadanya, "Kemana kamu hendak pergi, wahai Suraqah? Bukankah engkau yang berkata bahawa engkau akan menjadi pelindung kami dan tidak akan berpisah daripada kami?" Rupanya iblis tadi yang menyerupai Suraqah ni, dia dah bagi janji manis. Dan sememangnya janji manis syaitan ni tuan-tuan, dia adalah tipu daya, bukan janji. Khutuwatis syaitan, Allah Ta'ala sebut kan dalam Quran, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan kalau syaitan ni dia berjanji kan, jangankan kata kepada orang Islam, kepada orang musyrik pun dia memungkiri janjinya. Kononnya dia ingin bersama, bahkan melindungi orang-orang musyrik dalam medan peperangan Badar. Tetapi tak kala mana mereka melihat iblis ni, dia nampak je turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia yang dulu lari. Dia lari dulu. Sebelum orang musyrik ni mereka tewas dalam peperangan Badar. Tadi janji nak jadi pelindung, rupa-rupanya dia lari. Tengah berlari pun dia berkata, "Inni ara ma la tarawna inni akhafullah." Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Inni ara ma la tarawna, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tak lihat. Dia nampak, yakni bantuan Allah Subhanahu wa taala yang mereka ni tak nampak, tak melihat. Allah Taala kan tutup pemandangan mereka. Iblis ni nampak.
Iblis ni sebab dia termasuk dalam kalangan makhluk-makhluk ghaib. Jadi kalau nak ikutkan, dia antara yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala. Cuma dia menjadi mereka yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kerana keengganannya. Sebab tu ada disebutkan kisah tuan-tuan, jahat-jahat iblis kan, ada manusia yang lebih jahat daripada ini. Ada juga manusia yang lebih jahat daripadanya. Antaranya kisah Fir'aun. Fir'aun ni satu hari iblis datang jumpa dia. Syaitan datang jumpa dia, perkenalkan diri bahawasanya dialah iblis syaitan, laknatullahi alaih. Fir'aun pun kata, oh kamulah iblis yang menyesatkan manusia, jauhkan manusia daripada jalan Allah, sekian-sekian, dilaknat Allah sebagainya. Kata iblis kan, walaupun aku dilaknat kan, walaupun aku ni kerja menyesatkan manusia, tapi aku mengakui bahawasanya Allah itu adalah Tuhan. Kamu Fir'aun telah mengaku diri sebagai Tuhan. Jadi kamu ni lagi jahat daripada aku. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, iblis ni dia punya jahat dia, jahat dia memang jahatlah, laknatullah alaih. Itu iblis. Memang dendam dia tu sampai bila-bila. Kerja dia memang tujuan utamanya adalah menyesatkan anak Nabi Allah Adam AS, anak pinak Nabi Allah Adam. Ini sumpah dia, memang tak dapat lagi dah. Itu memang kerja dia sampai hari kiamat. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Itu memang janji dia. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi ingat dalam Al-Quranul Karim, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Allah Ta'ala bagi ingat daripada peristiwa Nabi Allah Adam alaihi salam yang diperdayakan oleh syaitan iblis ni. Dia diperdayakan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan anak Adam supaya jangan diperdayakan oleh syaitan iblis ini, sebagaimana mereka ini telah memperdayakan kedua ibu bapamu, iaitulah Nabi Allah Adam AS dan isterinya Hawa, sehingga akhirnya mereka berdua dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sememangnya itu kerja dia. Tujuan dia adalah mengajak umat manusia ni join dia, ikut dia, masuk bersama dalam neraka Allah. Tapi tetap dia mengenali bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Tuhan. Ini iblis, syaitan. Dia tahu Allah ni Tuhan. Tapi kerja dia adalah untuk mengajak umat manusia ni supaya terlaknat sebagaimana dia dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ni senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sememangnya kita kalau nak lawan syaitan, nak lawan iblis dengan kudrat kita sebagai manusia, sememangnya kita sesekali tak mampu. Muslimin, para jemaah sekalian, kita tak mampu. Lemahnya kita ni, kudrat manusia dengan kudrat syaitan kan, iblis kan? Memang kita tak mampu. Sebab tu kita ni nak lawan, nak berhadapan dengan dia tidak lain tidak bukan dengan minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta lindung dengan Allah, aku berlindung dengan Allah. Kalau kita sendiri memang tak boleh lah, tak mampu, tak ada kudrat. Tapi minta lindung dengan Allah. Fasta'iz billah, minta lindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, para jemaah sekalian, dia sebut inni akhafullah, inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Inni akhafullah, aku benar-benar takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana balasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat keras. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Surah Al-Anfal. Kemudian dia terus melarikan dirinya dan terjun ke dalam laut. Lari di tampukang dia, sebab dia melihat malaikat-malaikat Allah SWT.
tanda-tanda kegagalan dan kacau bilau dalam barisan tentera musyrikin mula kelihatan. Mereka mula rebah di hadapan asakan keras tentera-tentera Islam. Peperangan pun sudah hampir sampai ke kemuncaknya. Ramai di kalangan orang-orang musyrikin yang mula melarikan diri meninggalkan medan pertempuran. Start mulanya daripada iblis lari dulu. Iblis lari. Jadi kan, kegagalan, kekalahan pihak musyrikin itu sudah hampir di penamatnya, dah habis dah. Subhanallah, bila start yang lari itu iblis kan, kekalahan mula bertimpa-timpa kepada mereka, dan akhirnya ramai pula orang-orang musyrikin yang mula melarikan diri ikut jejak langkah iblis tadi. Sementara tentera-tentera Islam membunuh mereka sehingga ternyatalah kekalahan mereka. Abu Jahal pada saat ketika kekalahan melanda ini, Abu Jahal ni sebagai penjahat besar, apabila melihat tanda-tanda kekalahan dan kacau bilau dalam barisan tentera musyrikin, Abu Jahal ni tuan-tuan kan, dalam kitab sebut sebagai penjahat besar. Penjahat besar. Nanti bila mati dia, Rasulullah SAW sebut Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ni, itu Abu Jahal kan? Memang jahat. Dialah antara punca terjadinya peperangan Badar kerana kedegilan dia, kerana keangkuhan dia. Jadi masa nak kalah pun, pada saat dah kacau bilau tentera musyrikin, ada yang dah mula larikan diri, ada yang ramai dah terbunuh, tapi dia cuba juga bertahan. Abu Jahal bukan sekadar dia ajak pula kan, dia ajak pula rakan taulan ataupun tentera-tentera musyrikin. Dia kobarkan semangat perjuangan demi nama Lata dan juga Uzza. Ini Abu Jahal, punya jahat manusia. Dia cuba untuk bertahan di hadapan asakan itu. Dia pun mengobarkan semangat pasukannya sambil melaung-laung dengan penuh kesombongan. Jangan sampai kamu tewas disebabkan pembelotan Suraqah yang dah larikan diri tadi. Kerana daripada awal lagi dia telah berpakat dengan Muhammad. Ini kata-kata dia, suka hati dia. Memang dia tengok kekalahan sudah hampir tiba. Jangan kamu gentar disebabkan Utbah, Syaibah dan Al-Walid terbunuh. Utbah, Syaibah dan Al-Walid yang awal-awal terbunuh dalam medan pertempuran Badar, one by one, saat pertemuan satu lawan satu, sesi pemanas badan. Jadi kata-kata semangat ni sampai dijual nama dan sahabat-sahabat dia tadi. Jangan kamu jangan kamu gentar disebabkan Utbah, Syaibah dan Al-Walid terbunuh, kerana mereka itu orang yang gopoh. Demi Al-Lata dan Al-Uzza, kita tidak akan pulang melainkan setelah memberkas mereka. Dan aku akan pastikan nanti setiap seorang daripada kalangan kamu akan diberi peluang untuk membunuh setiap seorang daripada kalangan mereka. Tetapi sebelum itu tangkaplah mereka sehingga kita buktikan kepada mereka betapa buruknya kesan kerja buat mereka. Tetapi sekejap sahaja ternyatalah kepadanya hakikat sebenar yang berlaku di sebalik sikap bodoh sombongnya itu. Walaupun dah nampak kekalahan sudah melanda, dah kalah dah, tapi ini jenis orang sombong, tak nak mengaku kalah, tak mengaku kalah, masih cakap besar lagi Abu Jahal. Bahkan bukan masa ni je tuan-tuan, masa nak mati nanti pun dah nyawa-nyawa ikan, cakap besar lagi, cakap sombong lagi. Jahat punya manusia. Sebentar sahaja selepas kata-katanya itu, lepas dia sebutkan kata-kata semangat tadi itu, konon-kononnya mengobarkan semangat perjuangan kepada tentera musyrikin, lepas beberapa ketika kata-katanya itu, barisan tenteranya mula berpecah di hadapan serangan bertari arus tentera-tentera Islam. Subhanallah, lepas cakap dia terus. Sebab Abu Jahal ni, tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, dia ibarat katanya
dia ada pertahanan dia. Kan? Macam ada bulatan yang menjaga dia, tentera pertahanan dia tu. Jadi sememangnya kalau nak berhadapan dengan dia, kena berhadapan dulu dengan pertahanan tu. Pertahanan yang melindungi dia. Sebab dia ketua tentera bagi pihak musyrikin. Jadi ada ibarat seperti kubu lah yang menjaga dia ni, Abu Jahal. Dia duduk di atas kuda, memberikan arahan, mengobarkan kata-kata semangat. Selang beberapa ketika dia kobarkan kata-kata semangat, bahkan ibaratnya dia mengutuk kawan-kawan dia tadi yang mati tu. Pada sahabat-sahabat dia, kan, dia kutuk, kata mereka ni gopoh, jangan kamu tewas sebab mereka yang mati ni. Padahal kawan dia tu dah mati dah, kan. Kawan dia tu Utbah tu asalnya nak tarik diri, tapi sebabkan Abu Jahal terpaksa join sama, terpaksa ikut juga. Punyalah setia kawan, tiba-tiba Abu Jahal dekat kalah tu jual nama member. Kan, jangan kamu ni tewas kerana mereka ni, Utbah, Syaibah dan juga Al-Walid bin Utbah, 3 beranak mati kerana mereka itu gopoh. Jadi selang beberapa ketika, akhirnya ternyatalah, kan, hakikat sebenar yang berlaku di sebalik sikap bodoh sombongnya itu. Sebentar sahaja selepas kata-katanya itu, barisan tenteranya mula berpecah di hadapan serangan bertari arus tentera-tentera Islam. Benar, di sekelilingnya masih bertahan sekumpulan tentera musyrikin yang memagarinya dengan pedang-pedang dan merimbuninya dengan tombak-tombak mereka. Akan tetapi subhanallah, ini nak kata hebatnya tentera Islam ni. Jangankan kata, kan, berhadapan dengan musuh, tentera biasa-biasa, yang kubu tu pun hancur. Subhanallah. Kubu kuat, setara mana kuat, dibuat kubu pertahanan untuk Abu Jahal, habis berkecai. Subhanallah. Jadi disebutkan tuan-tuan, serangan kencang tentera-tentera Islam berjaya memusnahkan pagar dan rimbunan pertahanan yang mereka buat itu untuk mempertahankan Abu Jahal. Maka tak kala itulah kelihatan tubuh si penjahat tersebut, iaitulah Abu Jahal, nampak. Sebelum itu dipagari, maknanya orang tahan, orang pertahankan dia, orang kawal dia dengan begitu rapi sekali. Jadi kalau nak bunuh, kena hadap dulu yang ni, rimbunan-rimbunannya. Tapi punya semangat perjuangan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, jangankan kata itu, habis rimbunan-rimbunan ni pun, kan, kerana semangat perjuangan yang berkobar-kobar, kan, habis hancur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bila habis hancur rimbunan pertahanan tersebut, maka kelihatanlah penjahat besar, iaitulah Abu Jahal. Dan tentera Islam mula melihatnya berlegar di atas kudanya. Nampaklah kelibat Abu Jahal. Maut sedang menanti untuk menghisap darahnya melalui tangan 2 orang anak muda Ansar. Subhanallah, rupa-rupanya dia dibunuh oleh 2 orang anak muda, budak bunuh dia. Macam cerita, kan, macam cerita Jalut juga tuan-tuan. Talut lawan tentera Jalut. Jalut ni kalau ikut cerita, kan, dia punya lawan dia tu, kan, seorang lawan 5 tu Jalut punya kuat. Tapi akhirnya dibunuh oleh Nabi Allah Daud alaihi salam, yang pada saat ketika itu masih usia kanak-kanak, masih budak lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala nak hinakan seseorang yang mereka ni rasa besar, duduk atas muka bumi ni, rasa angkuh, rasa besar diri, sombong. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan, Allah Ta'ala datangkan bala tenteranya yang kecil daripadanya, yang bunuhnya kecil, ya. Bagaimana tentera Abraha, kan? Yang datang bersama tentera Abraha ni gajah. Bukan datang saja dengan gajah ni, sebenarnya nak bagi tunjuk orang yang pasukan tentera dia tu besar, hebat. Orang Arab ni bukan biasa tengok gajah tuan-tuan. Nampak gajah ni dah macam kereta kebal dah. Jadi besar, angkuh dia bersama dengan gajah-gajahnya. Tetapi, kan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran
dengan diutuskan tayran ababil, burung. Subhanallah. Jadi yang datang tu burung. Kalau ikutkan gajah, logik kita ni lebih besar daripada gajah lah. Kan, badak sumbu ke ataupun dinosaur ke besar lagi kan. Tapi Allah SWT datangkan, ni pelajaran tuan-tuan. Mana mungkin manusia ni nak lawan Allah. Kecil je manusia, kecil. Kalau Tuhan murka habis. Tapi kalau Tuhan muliakan kan, subhanallah. Allah Taala cinta dia, dimuliakan Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau dia rasa besar diri, sombong kan, jangankan kata nak lawan Allah, Tuhan datangkan ni. Burung habis, tentera-tentera habis, gajah-gajah pun habis. Tentera burung ni pula bukannya bawa senjata apa, bawa ni kan, hijaratin min sijil, batu sijil. Batu sijil ni dalam kitab sebutkan cuma sebesar biji kacang putih. Ya Allah, punya kecil, bukannya besar bom, kecil. Tapi dia punya kecil dia power. Kena badan gajah habis, berkecai gajah. Jangankan kata kena manusia, nak katakan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Namrud dibunuh oleh cuma seekor nyamuk kecil ya. Jadi demikianlah Abu Jahal, punya bangga besar diri sebagainya, akhirnya dibunuh oleh dua orang anak muda daripada kalangan Ansar yang berkobar-kobar nak bunuh dia. Yang cerita tentang pembunuhan Abu Jahal ni, insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita, merahmati kita, diberikan istiqamah senantiasa berada pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.